Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada kali ini. Sekali lagi, Alhamdulillah. Kali ini saya akan berkongsi cara-cara membina soalan menggunakan Google Classroom. Secara asasnya, saya pasti bahawa guru-guru di luar sana telah mahir menggunakan Google Classroom ini untuk membina tugasan dan diberikan kepada murid pada musim PKP ataupun pada seterusnya nanti. Untuk makluman para guru di luar sana, ini adalah hanya asas sebagai panduan kepada guru-guru yang belum mahir lagi untuk menggunakan Google Classroom. Bagaimana cara untuk kita membina soalan. Baik, pada mulanya kita tekan kepada Google Chrome, keluarlah macam ni. Okey, Google ni. Kemudian kita type dekat sini, kita type Google Classroom. Carilah Google Classroom kat sini. Okey, dah ada kat situ. Saya cuma klik enter Google Classroom, kemudian dia keluar macam ni. Baik, dia keluar macam ni. Kita cari pada Google Classroom ni. Okey, sebab di sini desktop saya masih kosong, tidak ada lagi akaun Gmail personal ataupun akaun Gmail MOE. Jadi kita nak masuk di sini, saya tekan pada Google Classroom. Ini asas basic, saya harap semua cikgu dah mahir benda ni. Dan cikgu, saya tahu bahawa semua guru-guru memang dah dapat masuk atau login Google Classroom. Jadi saya sign in account Google account ni. Kita tengok macam mana. Okey, tak dapat masuk. Kita tunggu tengok macam mana kita nak masuk kepada Google Classroom ni. Kita tunggu sekejap. Okey, kita tunggu sekejap. Kita tengok bagaimana kita nak masuk menggunakan akaun Google Classroom ni. Okey, dia keluar macam ni. Okey, kita masukkan akaun yang kita nak masuk kepada akaun Google Classroom ni. Nampak ada 1, 2, 3, 4. Ini akaun-akaun yang digunakan oleh saya dan juga anak saya lah. Saya cari akaun ni. Okey, kemudian kita tekan next. Kita masukkan password. Okey, kita tengok password saya betul tak betul. Okey, kita tekan next. Okey. Kalau macam ni memang betul lah, sebab dia keluar Hai Zabri bin Zainal Abidin, itu memang nama saya lah. Okey, kita tunggu tengok. Okey. Internet hari ni problem sikit, dia tak laju. Jadi tengok. Okey, selepas kita tekan kita login masuk menggunakan akaun ini, satu lagi saya nak pesan kepada orang di luar sana, ibu bapa, jika guru-guru memberi kod kelas, kita masuk menggunakan akaun Gmail, kita tak dapat nak masuk ke akaun MOE yang guru-guru invite memberi kod itu tersebut. Jadi banyak juga yang PM saya bagi tanya, macam mana cikgu saya tak boleh nak masuk. Sebenarnya apabila kita menggunakan akaun yang Gmail personal, masuk ke akaun yang di-createkan oleh guru kelas menggunakan akaun MOE itu agak sukar nak masuk. Jadi kita kena setting, clearkan dulu desktop kita semua sekali, kemudian barulah kita masuk menggunakan akaun MOE tersebut ke akaun MOE guru untuk join kelas. Kalau tidak, tak boleh masuk. Okey, kita teruskan. Kita teruskan untuk membina soalan. Asas menggunakan Google Classroom. Jadi saya pergi dekat sini. Okey, saya ada 4 kelas dekat sini. Okey, saya ke 4 kelas. Saya ambil kelas 6 Anggerik. Saya pergi dekat sini. Di sini ada stream, ada classwork, ada people, ada graders. Kita ambil classwork lah. Okey. Bagaimana kita nak memulakan membina soalan? Di sini kita kena create. Okey. Kita create soalan. Soalan dekat sini. Okey. Kita create soalan. Kita ambil, tekan create ni. Kita ambil lah assignment. Contoh assignment. Saya ambil assignment. Saya type hari ni. Hari ni saya nak buat soalan berbentuk tata bahasa. Jadi saya carilah buku ataupun soalan-soalan yang sesuai dengan bentuk tata bahasa. Walaupun kita boleh buat soalan macam-macam, tapi saya nak buat soalan berbentuk tata bahasa.
iaitu kita lah. Okay. Tata bahasa, kita dalam kurungan kata nama okay. Kemudian instruction ni atau arahan ni, kita bagi arahan yang boleh murid kita faham dan jelas lah. Okey, tahu kita tulis sini, pilih jawapan yang paling sesuai. Senang saja, kita bagi arahan yang ringkas saja sebab kita nak bagi soalan melalui Google Classroom ini. Kita bagi satu soalan, bagi arahan yang ringkas yang murid boleh faham. Okey, kemudian kita nak buat soalan. Okey, kita pergi dekat create ni. Okey, sini saya nak add. Kalau add ini kita nak ambil daripada Google Drive yang telah memang dah ada soalan, kita ambil link dari luar, file, kemudian kita ambil YouTube. Okey, tapi di sini saya nak create soalan. Create soalan, saya tak ambil docs ni, saya ambil forms. Okey, kita ambil forms. Pergi dekat form tu, dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Satu form. Untitled Forms, Google Forms. Okey, jangan risau sebab ini bila kita dah buat siap nanti, dia akan patah balik masuk ke dalam yang asal yang kita create tadi. Okey, Untitled Form ni kita type tajuk. Okey, kita tulis sini lah. Bahasa Melayu sekolah. Okey, form description ni kita type lah. Tata bahasa kurungan kata nama Okey, kata nama Kemudian latihan musim PKP. Okey, letak situ. Kemudian saya nak bagi tahu dekat sini kita boleh ubah untitled form ni, kita ubah jadi tembak. Kita tekan saja dia keluarkan bahasa Melayu sekolah rendah. Kemudian di sini saya nak bagi tahu, kita nak bagi cantik sikit kita punya form depan ni. Kita pergi dekat sini, kita ubah header dia atau kepala dia. Tekan di sini, kita nak ubah tema dia. Kita choose image, tekan choose image ini, dia akan pergi kepada select header. Bila pergi pada select header ini, kita boleh pilih yang mana kita nak letak sebagai header pada soalan kita nanti. Murid-murid atau orang buka pada kita punya dia akan tahu. Jadi saya nak upload sebab saya dah buat saya punya header sendiri. Kita boleh buat header kita sendiri menggunakan Paint ataupun bagai-bagai lagi software yang kita boleh buat menggunakan untuk cantikkan kita punya header kita sebut. Kita browse, saya browse kat sini. Tengok, saya browse. Saya nak ambil file saya. Okey, dekat sini ada file saya yang telah saya bina. Jadi saya ambil satu file ini, saya klik. Kemudian saya klik open. Okey, dia masuk. Okey, kita tekan done kat sini. Okey, tekan done. Kita tunggu. Kita tunggu tengok macam mana dia akan masuk. Okey. Dah. Okey. Dah keluar di sini. Ini. Okey. Tadi header tak ada kat sini. Jadi saya dah masukkan. Jadi penerangan kat bawah ni tak perlu bagi tahulah. Cikgu mana yang buat. Siapa yang buat. Jadi dia nak ubah. Dia akan ubah kat sini lah nanti. Sebab soalan kita ini boleh diambil oleh orang ramai. Untuk dia ubah. Ataupun dia copy. Kemudian dia paste untuk jadi soalan dia sendiri. Okey. Saya teruskan untuk buat soalan. Okey, tata bahasa kata nama Kemudian bagaimana kita nak bagi murid atau orang nak menjawab soalan ini, dia perlu memasukkan nama dia terlebih dahulu, masukkan nama tempat atau sekolah dia terlebih dahulu sebelum dia mula menjawab. Kadang-kadang kalau kita bagi, dia terus masuk aja. Nama apa semua dia terus jawab. Kadang-kadang dia letak nama pun macam nama yang suka-suka, jadi susahlah untuk kita. Jadi senang. Okey. Pertama sekali, kita masuk untitled question ni, kita masuk yang kita letak. Satu, kita tulis. Kita bubuh, kita letak nama. Kita bubuh nama. Okey, kita buat short answer. Kemudian, kita pergi require. Require ni bermaksud, murid-murid perlu meletakkan nama untuk menjawab soalan ni. Kalau dia tak masukkan nama, nanti dia tak boleh nak pergi.
Okey. Kemudian lepas nama, kita pergi kepada tekan yang pangkah ni, yang tanda pangkah ni. Kita tekan, kita letak nama sekolah. Okey, kita letak nama sekolah kat sini. Kita sekolah, sama juga. Kita letak semua ke sekolah, kita buat require. Okey, kita ambil di sini bukan multiple choice, kita ambil short answer. Okey, sebab dia nak jawab dalam jawapan yang pendek. Dia nak letak nama dia, kemudian dia nak letak sekolah dia. Okey. Di sini require. Kemudian dah selesai, kita nak pergi ke bahagian yang seterusnya. Kita tak mau buat soalan di bawah ni. Kita nak letak di sini. Kita nak ambil bahagian. Okey. Tengok, kita letak add section. Okey, dia jadi di sini. Dua section 2 of 2. Maksudnya section 2 ke 2 ni. Okey. Kenapa saya buat macam ni? Nanti kita tengok kenapa saya buat macam ni. Okey. Kita letak di sini, kita tulis di sini. Kata nama Okey, description letaklah di sini. Pilih jawapan yang paling sesuai. Okey. Saya letak di sini adalah untuk section 2. Kenapa? Sebab di atas ini saya nak minta nanti murid yang masuk dia akan meletakkan nama dia terlebih dahulu sebelum dia menjawab di sini. Okey. Terusnya kita pergi ke dah masuk kat sini, kita pergi kepada nak buat soalan. Kita nak buat soalan macam mana? Jadi saya kata ini asas membina soalan. Jadi kita tekan yang add question ini yang bertanda pangkah ni. Okey, dia keluar kat sini. Dia keluar macam ni. Okey, kita nak buat soalan. Jadi kita buatlah soalan kata nama am yang berbentuk multiple choice ataupun pilihan jawapan. Kita buat satu, atau tak letak nombor pun tak apa, kita buat saja. Jadi saya nak letak saya buat letak nombor. Kalau tak mau letak nombor pun tak ada masalah. Jadi saya buat soalan macam ni. Okey, Encik, saya type ya. Saya buat Encik Ali membeli sejambak kosong untuk isterinya. Okey. Saya buat macam ni. Kemudian kita ambil multiple choice. Multiple choice ni kita boleh letakkan banyak jawapan, tapi saya nak letak 2 jawapan saja sebab ini adalah soalan kata nama am yang sangat mudah. Kita buat soalan, kita boleh buat sendiri, kita bagi yang mudah-mudah kepada anak murid kita. Encik Ali membeli sejambak bunga. Saya tulis sini bunga. Sini saya letak sejambak rambutan. Okey. Saya letak 2 saja. Okey, bagaimana kita nak meletakkan markah? Di sini kita perlu meletak markah sebab nanti bila kita nak ni kita dah murid kita jawab, dia akan dapat markah dia. Okey. Senang saja, kita pergi di sini. Okey. Kita pergi di sini. Tetap okey. Add other. Okey, sekarang ni kenapa kita tidak boleh meletakkan markah di sini? Sebab tadi kita tidak menggunakan quiz. Kita menggunakan assignment. Jadi pergi dekat sini, kita tukarkan kita punya setting ini kepada quiz. Pergi dekat quizzes, tekan dekat sini make this quiz. Okey, jadikan dia sebagai quiz. Okey. Jadikan dia sebagai quiz, kemudian kita save kat sini. Okey, nampak answer key. Kat sini ada points dekat sini. Jadi kita tekan answer key, kita boleh bagi dekat sini berapa markah kita nak bagi. Terpulanglah, kalau nak bagi 5 pun boleh, nak bagi 2 pun boleh. Tapi terpulang kepada masing-masing. Macam saya bagi kalau soalan macam ni ada 10 soalan, saya cuma bagi 2 markah saja, 2 points. Nak bagi 5 poin pun tak ada masalah. Okey, bila kita tekan di situ, kita cari jawapan dia. Encik Ali membeli sejambak bunga untuk isterinya. Okey, ada kesilapan ejaan kat sini, kita betulkan nanti. Encik Ali membeli sejambak bunga. Okey, itu jawapan dia. Answer feedback. Kalau answer feedback ni incorrect answer, kita nak letak apa? Kita nak masukkan apa incorrect answer? Okey, kalau nak letakkan rambutan
kata nama juga tetapi tidak sesuai, ataupun kita letak di sini cuba lagi. Okey, tak betul. Nama juga tapi tak betul. Correct answer di sini ialah kita letak tahniah. Okey, boleh juga. Ataupun nak buat penerangan kenapa rambutan itu tidak betul. Okey, boleh. Contoh ya, saya bagi contoh ya. Kemudian ada ejaan salah kat sini, kita klik kat sini, kita akan perbetulkan. Kita done dulu. Kita done, kemudian kita betulkan dekat sini. Saya ejaan salah. Bukan tak boleh. Okey, dah betul. Okey, ini soalan pertama. Selesai soalan pertama, kita pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kita tengok, kita tekan pangkah tu, kita keluar soalan yang kedua, type soalan yang kedua. Okey, soalan kedua kita ambil, okey, ibu memotong dengan sebilah pisau untuk memasak sayur petang. Ibu memotong dengan sebilah pisau untuk apa? Untuk dia, untuk kita tengok ya. Ibu memotong dengan sebilah pisau untuk makan malam. Okey, kita letak di sini. Ibu memotong lobak merah. Yang ni kita letak ibu memotong kereta. Okey, kata nama ya, sebab kata nama am. Lobak merah kereta. Jadi di sini dah ada multiple choice, cuma 2. Okey, kita boleh tukar multiple choice ni kita nak macam mana. Kalau kita multiple choice ni kita nak macam text box, kita tukar. Dia pergi pada text box macam ni. Kalau kita nak yang macam ni, kita pergi multiple choice lah. Kalau nak text box pun boleh, tak ada masalah. Kemudian kita pergi dekat answer key, kita tekan, kita letak di sini lobak merah. Kita pergi dekat sini, kita letakkan 2 point. Sebab kita letak 2 point. Dan answer feedback ni sama macam tadi, nak letak tahniah atau cuba lagi, atau nak buat penerangan pun boleh. Okey. Kemudian kita tekan done. Kita tekan done ini maksudnya soalan ni telah selesai. Okey. Jadi di sini kita nak tengok kenapa kita buat ni, kita buat betul tak betul. Kita pergi dekat pratonton. Dekat pratonton ini ataupun dia panggil review. Okey. Preview. Okey, pratonton atau preview. Kita tekan preview ni, kita nak tengok soalan yang kita bina itu betul tak betul. Okey, nampak? Bila kita buat tadi, saya dah bagi tahu bahawa kita nak murid kita masukkan nama terlebih dahulu, baru dia boleh pergi pada next seterusnya. Kita ambil Z. Okey, kita ambil sekolah SK Labu. Okey, tekan next. Bila kita tekan next, keluar soalan, keluar macam ni. Nampak? Okey, saya bagi contoh hanya 2 soalan. Dan kalau kita rasa soalan kita ni tak berapa nak bagus, kita patah balik, kita bank lah. Okey, apabila budak sudah menjawab, murid kita menjawab, dia akan tekan submit. Markah akan pergi kepada kita melalui turn in markah tu. Kita minta murid kita turn in. Bila turn in tu markah terus sampai, dia terus masuk ke dalam dia akan terus masuk di sini. Kita akan nampak soalan tu di sini. Okey, ini soalan yang baru kita preview. Kita back balik sebab kita tak berapa ni, tak sepuas hati, kita patah balik atau kita pangkah kat sini. Kita tengok balik. Okey, dekat mana lagi kita nak ni nak tambah bait. Okey. Itu satu contoh. Kemudian satu lagi, apabila kita hantar melalui WhatsApp ataupun kita hantar melalui Telegram, murid akan hantar WhatsApp kata dah siap, done apa semua. Jadi kita crowded. Jadi tambah di sini satu. Okey, tambah add section. Add section ni kalau nak tambahlah dekat bawah ni. Dekat bawah ni 3 ni. Tak mau tambah add section, kita nak padam. Kita padam section 3 of 3, kita padam sini. Kita ambil, ada orang tak tahu nak padam, jangan padam yang di atas sebab dia tak simpan. Kita padam dekat sini, kita ambil delete section. Tekan delete section. Okey, kita rasa tak berapa nak suka apa yang tu, kita tambah di sini title.
Okey, kita tambah title, tajuk bawah dia. Okey, tambah title di bawah dia. Okey, tulislah anda tidak perlu memaklumkan melalui app atau Telegram. Okey, Telegram yang anda telah selesai menjawab. Okey, nampak? Anda tidak perlu memaklumkan melalui WhatsApp atau Telegram yang anda telah selesai menjawab. Maksudnya di sini, okey, murid dah tahu dah yang dia jawab tu, dia tak perlu lagi hantar sebab markah itu akan secara automatik akan sampai kepada kita. Hanya tekan submit sahaja. Submit. Okey, tekan submit saja. Kalau kita nak tengok, kita pergi dekat preview. Tengok dekat preview. Okey, macam mana? Okey, kita tekan di sini. Kita letakkan nama. Itu basic soalan ya. Tekan nama. Kemudian letaklah sekolah. SK apa. Tekan next. Kemudian kita tengok dia pergi macam ni. Dan di bawah tu ada. Anda tidak perlu memaklumkan melalui WhatsApp atau Telegram yang anda telah selesai menjawab. Hanya tekan submit. Maksudnya di sini, guru ni buat, dia tak mahu dia punya murid-murid ni hantar kepada dia melalui WhatsApp atau Telegram. Kadang-kadang ada 30 orang murid hantar dan hantar siap, cikgu saya dah siap. Jadi dia jadi crowded, jadi macam-macam, banyak sangat. Jadi kita dah tahu melalui Google Classroom ni kita dapat markah secara automatik dia turn in ataupun dia akan masuk ke email kita. Okey, kemudian beri pangkah ataupun kita leave lah. Okey. Kemudian buat semua soalan dah siap. Saya buat 2 soalan yang dah siap ni. Okey, kita macam mana kita nak masukkan? Okey, kita dah tukar tadi kepada quiz. Kita dah semua sekali. Okey, sekarang ni kita nak send. Ni sebenarnya soalan ni dah masuk dah dalam tu. Okey, kita nak send, kita nak gunakan link ni. Okey, ini nak send kepada orang lain ataupun kita nak send kepada murid kita. Kita gunakan ni, kita bagi shorten URL ni, dia akan jadi pendek. Okey, kita copy hantar melalui Facebook ataupun Twitter. Tapi okey, saya tak send melalui itu. Kita boleh patah balik, kita pangkah saja di sini sebab soalan ni telah masuk dalam Google Drive kita. Jadi di sini kita hanya reload. Kita tengok, kita reload. Sebab soalan yang kita bina tadi telah masuk ke dalam Google Drive kita dan memang disimpan dalam ni. Okey. Kita tunggu sekejap. Kita tengok. Okey, kita tengok bagaimana soalan yang kita bina tadi. Adakah tak ada? Adakah tak ada soalan yang kita bina tadi? Okey, ada. Tata bahasa, kata nama am. Kenapa saya kata dia masih lagi belum biru? Sebab kita masih dalam bentuk draft. Kita tak hantar lagi. Jadi macam mana kita nak hantar? Kita boleh pilih no due date sebab kita tak letak lagi. Nampak? Jadi bahasa Melayu, sekolah rendah, dia jadi tajuk macam ni. Jadi kita pergi dekat edit assignment kita tu. Okey. Kita nak hantar ke kelas mana? Okey, sekarang ni kita buat satu soalan sahaja, kita boleh hantar ke beberapa kelas yang kita nak hantar. Sebab kalau macam contoh bahasa Melayu ni, tata bahasa dia sebenarnya lebih kurang sama sahaja. Untuk tahun 4, 5, 6 kita boleh gunakan soalan yang sama. Jadi kita boleh hantarlah. Saya buat soalan menggunakan kelas tahun 6, tetapi saya boleh hantar ke kelas tahun 5. Kita boleh hantar ke kelas tahun 4 sebab dia mereka boleh jawab soalan yang sama. Macam mana kita nak hantar? Kita klik dekat tahun 6 ni, kita pergi kat ni, kita hantar dekat dia. Okey, saya tak assign lah sebab saya buat hanya 2 soalan. Okey, jadi 2 soalan saja saya buat assign. Ataupun kita boleh pilih rubrik dia apa kita nak buat kat sini. Topik dia ada dekat sini. Masa yang kita nak hantar. Due date dia sampai bila. Okey, kita hantar due date lah. Due date times kita nak hantar. Kita pilih lah. Okey, points tadi. Kita ubah dekat sini point. Tadi kita buat 2. Kalau 10 soalan, kita tukar jadi 20 markah sahaja. Okey,
kredit dia. Grade dia kita tukar. Kemudian rubrik kita nak letak apa. Kemudian dah habis selesai tu, kita pergi assign lah, ataupun kita nak simpan schedule dulu. Kita save draft dulu. Okey. Macam saya schedule ataupun saya save draft dulu. Saya tak hantar lagi. Kalau kita nak hantar, kita hantar melalui apa ni. Sebab tu dia jadi macam ni. Contoh untuk hari ini saya hantar bahasa Melayu penulisan saya. Okey. Kita tengok saya dah turn in 27 orang. Hari ini 27 orang bahasa Melayu tahun 6 Anggerik ini dah 3 orang dah turn in kepada saya. Okey. Kita nampak 3 orang dah turn in kepada saya. Saya bagi soalan 3 orang yang turn in. Tapi ini penulisan dia tak ada markah. Sebab saya buat assignment sahaja, saya bukan buat quiz. Saya cuma nak tengok berapa orang yang dah buat. Daripada 30 orang, sebenarnya kelas ini 40 orang, yang masuk 30. Saya nak tengok berapa orang yang dah buat. Assign tu 27, maksudnya belum buat. Yang dah siap 3 orang ni yang dah respon. Maksudnya mereka dah respon, mereka dah masuk. Mereka dah masuk. Jadi setakat tu saja untuk hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan di luar sana faham macam mana cara kita nak buat soalan yang orang kata asas basic dalam menggunakan Google Classroom. Semoga apa yang sampaikan kali ini dapat difahami sikit ataupun sebuah sedikit lah, untuk memahaminya terlebih orang kata lebih lanjut. InsyaAllah selepas ini saya akan terangkan dengan lebih detail bagaimana kita nak membina soalan dengan lebih detail, dan bagaimana soalan apabila budak ataupun murid menjawab di akhirnya dia akan mendapat sijil. Kita boleh create sijil dalam Google Classroom ni. Dia jawab